kita akan masuk pada tanda iman yang ke-48. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat 103 dalam kitab kita. Muka surat 103, iaitu cabang iman yang ke-48. Salah satu daripada tanda kesempurnaan iman adalah melaksanakan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bita'alimihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Zuhairi bin Muhammad Yusof, Imam Masjid Al-Falah USJ 9 Subanjaya. Seterusnya Tuan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Falah, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang menonton melalui siaran Facebook live. Yang menonton dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang menonton dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang melayari dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan, insya-Allah. Kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, ana memohon kemaafan kerana keterlewatan sedikit pada malam ini. Kerana balik kerjanya, ana kerja di Kuala Lumpur 5 lebih. Sampai di rumah di Bangi pukul 6 lebih. Siap makan apa semua, tengok anak sikit bagai-bagai. Tolaklah lebih kurang pukul 6.30 dari Bangi. Jam pula nak sampai ke sini, lebih kurang 1 jam perjalanan. Ala kulli halnya, alhamdulillah kita boleh adakan juga pertemuan kita pada malam ini. Kira-kiranya pertemuan kita pada malam ini pertemuan kali yang ke-18 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman. Yang pertama sekali kita mulakan pembacaan kitab kita ini pada hari Rabu pada tanggal 13 Februari 2019 dan hari ini 12 Oktober 2022. Kurang-kurang lebihnya hampir nak masuk tahun yang keempat. Tapi ala kulli halnya kita dah adakan sebanyak 18 pertemuan. Sebulan sekali, tolak dengan cuti PKP bagai-bagai hari raya Ramadan dan sebagainya. Ala kulli halnya 18 kali pertemuan sudah kita adakan. Alhamdulillah. Dan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang ke-18 ataupun tatap muka kali yang ke-18. Kita akan masuk pada tanda iman yang ke-48. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat 103 dalam kitab kita. Muka surat 103, iaitu cabang iman yang ke-48. Salah satu daripada tanda kesempurnaan iman adalah melaksanakan ibadah korban. Melaksanakan ibadah korban itu sebenarnya tanda iman yang sempurna. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muka surat 103. Fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu dirikan salat li rabbika, semata-mata kerana Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah haiwan korban. Tuan-tuan, hukum melaksanakan ibadah korban di sisi para ulama Islam berlakunya khilaf. Menurut pandangan yang pertama, iaitu mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua, Imam Abu Hanifah, hukum melaksanakan ibadah korban itu adalah wajib bagi sesiapa yang mampu. Ini menurut mazhab Hanafi. Kenapa dikatakan hukum berkorban wajib?
Ia berdasarkan antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan bagai-bagai imam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana." Siapa-siapa yang diberi Allah keluasan rezeki, ada duit, ada kemampuan, ada kelapangan dari sudut rezekinya, tetapi dia tak korban pada tahun tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana. Jangan sesekali orang yang kaya, orang yang ada duit ni, dia mendekati tempat solat kami, iaitu Masjid Nabawi dan sekitarnya. Ini SOP yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan pada hari raya Korban. Mana-mana muka yang ada duit, ada lebihan, ada kelapangan, ada rezeki, awak tak korban, tak ingin saya nak tengok muka awak, awak jangan datang Masjid Nabawi. Seolah-olahnya begitu. SOP yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Macam kita lah, Jaiz letakkan SOP contohnya kan. Yang tak ada topeng muka tak boleh masuk. Yang tak bawa sejadah tak boleh masuk. Kalau dulu lagi ketat kan, kanak-kanak bawah umur 12 tahun tak boleh masuk. Itu SOP. SOP Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Korban, mu ada duit, awak tak korban, tak ingin saya nak tengok muka awak. Lalu berdasarkan hadis inilah, menurut mazhab Hanafi, adanya satu tahdid, iaitu satu larangan yang keras, maka larangan itu menunjukkan hukum berkorban adalah wajib. Ini dalil yang pertama. Lalu mazhab Hanafi mengatakan hukum korban adalah wajib. Sebab itu kalau kita tanya kawan-kawan kita yang berada di Malaysia sekalipun, yang berasal dari Bangladesh, India, Pakistan, yang bekerja di stesen pam minyak bagai-bagai, yang ada kelebihan, kelapangan rezeki, awak korban tak? Korban. Apa sebab? Kerana dia bermazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukum korban itu adalah wajib. Bahkan menurut mazhab Hanafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah disyariatkan untuk melaksanakan ibadah korban, iaitu pada tahun yang kedua hijrah, sehinggalah Rasulullah wafat 9 kali ataupun 9 tahun sekalipun Rasulullah tidak pernah miss melaksanakan ibadah korban. Bagai-bagai korban Rasulullah lakukan. Ada dengan 2 ekor kambing, ada dengan 1 ekor unta, dibahagikan 7 bahagian bersama dengan para sahabat. Ada 1 tahun Rasulullah berkorban sehingga 100 ekor unta. Tapi yang pastinya, tiap tahun tak pernah miss. Muwazabah ataupun mulazamah, continuously Rasulullah melaksanakan ibadah korban, itulah menjadi dalil menurut mazhab Hanafi, hukum berkorban adalah wajib. Ini pandangan yang pertama. Kita jelaskan kedua-dua pandangan. Kalau ada satu pandangan, kita katakan satu. Kalau ada 2, kita katakan 2. Kalau ada 3, kita katakan 3. Pandangan yang pertama tentang hukum berkorban wajib menurut mazhab Hanafi. Khilafnya di mana? Pada 3 mazhab yang lain. Mazhab yang paling tua Hanafi. Di bawahnya Maliki, Imam Malik bin Anas. Di bawahnya Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di bawahnya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. 3 mazhab ini, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan hukum korban tidak wajib. Tetapi hukum korban adalah sunnat muakkadah. Ini perlu diluruskan, dijelaskan. Apa dalilnya yang mengatakan hukum korban itu sunat muakkadah? Banyak. Antaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dalam Ad-Darul Qutni, bagai-bagai kitab hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun hunna alayya faraidun walakum tatawwu'un." Ada 3 ibadah, 3 perkara, 3 benda. 3 ibadah ni ke atasku wajib, tetapi ke atas umatku sunat. Ini khususiah Rasulullah.
Tiga ni Allah Ta'ala tentukan kepada Rasulullah hukumnya wajib. Tapi kepada umat Rasulullah, kata baginda, tidak sampai wajib tapi sunat. Apa dia tiga yang wajib bagi Rasulullah tapi sunat kepada umat dan baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama al-witru, solat witir. Solat witir. Solat witir kita wajib tak? Tak wajib. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Yang kedua salatul duha, solat duha. Bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita tidak wajib. Kalau wajib bagi kita umat Rasulullah solat duha ni, tak kerja lain dah. Kita dah waktu tu pagi tu tak buat kerja lain dah. Solat duha je semua. Tapi tidak sunat bagi umat Rasulullah. Yang ketiga iaitu an-nahru, menyembelih haiwan korban. Bagi Rasulullah wajib, tetapi bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnat muakkadah. Faham tuan-tuan? Hadis inilah yang digunakan antaranya oleh mazhab Syafi'i, lalu dibuat kesimpulan hukum berkorban adalah sunnat muakkadah. Ini kita huraikan pada dalil yang pertama dalam kitab kita tu. Fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu dirikan salat dan hendaklah kamu dalam keadaan melaksanakan ibadah korban. Bahkan kata Imam Syafi'i pernah sebut, wa balagana anna Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma kana la yudhhiyani karahiyata an yuqtada bihima fayazunnu man ra'ahuma annaha wajibah. Kata Imam Syafi'i, telah sampai satu berita kepada aku, ada satu tahun Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ini dua-dua sahabat senior ni, sahabat kanan baginda. Satu tahun Abu Bakar dan Sayyidina Umar dia tidak melaksanakan ibadah korban. Abu Bakar dan Umar tak laksanakan ibadah korban. Kata Imam Syafi'i, bila ditanya kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa awak tak berkorban tahun ni? Maka kata mereka berdua, kami sengaja tidak melaksanakan ibadah korban supaya umat tidak menganggap korban itu adalah wajib. Lalu berdasarkan kesimpulan-kesimpulan inilah, maka kita dapati hukum melaksanakan ibadah korban, hukumnya ada khilaf. Kita ustaz, kalau ada satu pandangan, katakan satu. Ada dua, katakan dua. Ada tiga, katakan tiga. Setakat penjelasan ana pada malam ni, berdasarkan hujahnya, dalilnya, pendetailannya, agak-agaklah tuan-tuan pilih yang mana. Hukum korban sunat ataupun wajib. Kalau senyap, biasanya sunat lah tu. Terserahlah. Paling penting, kita dah nyatakan kedua-duanya. Ustaz, bukankah Nabi tu satu, Al-Quran tu satu, tetapi kenapa dalam satu hukum ataupun satu masalah boleh berlakunya hukum yang banyak? Faham tak tuan-tuan? Bukankah sumber yang dirujuknya orang yang sama, Rasulullah? Bukankah kitab yang dirujuknya kitab yang sama, Al-Quran? Tapi kenapa dalam satu masalah tentang korban boleh berlaku dua hukum? Yang ni hukumnya wajib, yang ni hukumnya sunat muakkadah. Berbeza hukum kerana berbeza cara pandang melihat dalil. Itu sebab dia. Mazhab Hanafi kumpul dalil ni, ambil dalil ni, dibuat dalil ni, maka dibuat kesimpulan korban itu wajib. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, tengok dalil ni, ambil dalil ni, kumpul dalil ni, maka dibuat kesimpulan hukum korban itu sunat muakkadah. Ustaz yang menyampaikan, sampaikan kedua-dua pandangan tersebut dengan maksud tidak mengelirukan. Jangan sampai bila kita sampaikan benda yang khilaf ada dua pandangan ini jadi keliru pula. Jangan. Yang kita nak sampaikan direction perbincangan kita, hukum berkorban ini ada satu kata wajib, ada yang lain mengatakan sunat muakkadah. Jelas tuan-tuan? Ini kita huraikan dalil yang pertama tadi, iaitu fasalli li rabbika wanhar. Kemudian, kalau kita tengok sikit lagi, muka surat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada dalil yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-36. Kami jadikan unta sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Padanya kamu dituntut untuk menyembelih unta yang tersebut yang pada kamu ada kebaikan di sisinya. Tuan-tuan, tujuan Allah Ta'ala jadikan hikmah penyembelihan salah satunya disebut adalah syiar. Maka kalau seseorang itu ingin katakan, boleh tak Ustaz saya nak menyembelih haiwan korban ni pada waktu malam contohnya, maka ia tidak menepati syiar yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Faham tak? Sebab Nabi SAW sendiri pun larang. Antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Rasulullah sebut annahu naha 'ani dzabhi bil lail. Sesungguhnya Rasulullah SAW dia melarang penyembelihan itu dilakukan pada waktu malam. Rasulullah larang. Tanpa sebab yang khusus bagai-bagai, dia saja-saja je nak sembelih waktu malam. Katanya nak sembelih waktu siang tak sempat bagai-bagai. Kerja ke contohnya kan. Cuti sehari je contoh kan. Cuti sehari tu sebahagian AJK besarnya balik kampung. Jadi nak buatlah hari yang pertama tasyrik. Iaitu bila? Hari pertama tu jatuhlah pada hari kerja. Nak buat siang hari, ramai AJK kerja. Nak buat waktu malam. Maka menyembelih pada waktu malam, hukumnya adalah makruh. Sebab apa? Tujuan penyembelihan ni Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kita baca tadi, min sya'airillah. Untuk menunjukkan syiar. Ataupun menunjukkan orang Islam ni show force. Menunjukkan kekuatan. Show menunjukkan force kekuatan. Kalau sembelih pada waktu malam, maka kekuatan umat Islam tak dapat ditonjolkan. Faham tuan-tuan? Kalau waktu siang ramai. Oh, umat Islam tu kalau kuliah maghrib, tak ramai yang datang. 100 orang je. Tapi kalau sembelih, time agih daging, umat Islam yang datang 2,000 orang. Oh, jangan main-main dengan orang Islam tu. Ini show force. Menunjukkan kekuatan. Maka, menyembelih waktu malam, hukumnya adalah makruh. Tuan-tuan, anda sentuh sikit. Siapakah orang yang disebut orang itu orang yang layak untuk melaksanakan ibadah korban? Siapakah orang yang layak ataupun syarat orang yang berkorban tu macam mana? Orang yang berkorban padanya ada 5 syarat. 5 syarat. Yang pertama Muslim, yang ni kita tak perlu huraikanlah. Yang kedua bebas merdeka, yang ni pun kita tak perlu huraikan. Yang ketiga orang yang berkorban itu baligh, ini kita tak huraikan. Yang keempat orang yang berkorban itu berakal, ini pun kita tidak huraikan lanjut. Yang kelima kita perlu detailkan sikit. Siapakah orang yang dikira mampu berkorban? Syarat yang kelima, syarat orang yang berkorban itu mestilah dia ini mampu berkorban. Ini syarat yang kelima. Yang pertama Islam, bebas merdeka, baligh, berakal. Yang kelima ni, orang tu mesti mampu berkorban. Mampu berkorban ni dikira macam mana? Orang yang dikira mampu berkorban dinilai dari 3 aspek. Aspek yang pertama, apabila dia sudah memenuhi keperluan asas bagi diri sendiri. Maknanya diri dia cukup makan, cukup tempat tinggal, pakaiannya ada. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu dianggap mampu berkorban apabila dia mampu memenuhi nafkah yang wajib terhadap orang yang dia wajib tanggungi. Kalau yang pertama tadi, diri sendiri. Lepas tolak makan dia, bayar rumah sewa dia, apa keperluan asas dia, tengok baki dalam akaun Maybank to you contohnya, ada 10k lagi balance. Dia pergi pada aspek yang kedua. Seseorang itu mestilah sanggup memenuhi keperluan asas orang yang wajib dia nafkahi. Kalau dia suami, isterinya lah. Anak-anaknya lah kalau dia bapa. Ataupun kalau ada orang tua, ibu bapanya lah. Maknanya settle keperluan asas isteri, keperluan asas anak, keperluan asas ibu bapa.
Tengok baki dalam akaun Maybank tu, ada 5,000 lagi. Dia pergi kepada aspek yang ketiga, baki yang ada tu mampu tak dia membeli haiwan korban ataupun bahagian daripada haiwan korban. Faham tuan-tuan? Kalau ada lebihan, contohnya RM5,000. Dia nak korban kambing, harga kambing RM1,000. RM5,000 tolak RM1,000 ada RM4,000 lagi. Maka orang tadi dianggap sebagai cukup syarat, dia dikira orang yang mampu berkorban. Ini perlu diluruskan, dijelaskan. Sebab kita tak nak orang yang mampu berkorban tapi dia tak berkorban. Dan kita tak nak orang yang tak mampu berkorban tapi dia cuba-cuba untuk berkorban. Kita tak nak. Dia tak cukup syarat pun untuk berkorban. Nafkah isteri tak mampu penuhi, pampers anak tak mampu beli, anak menangis tak mampu beli susu. Time korban, 2 bahagian dia masuk. 2 ekor kambing dia join. Ini salah dari sudut turutan aulawiyatnya. Dari sudut turutan aulawiyat tak kena. Yang anak wajib dinafkahi tak buat. Isteri wajib dinafkahi tak dilakukan. Korban yang sunat dia join. Salah dari sudut aulawiyat. Maka orang yang mampu berkorban 3 syarat. Syarat yang pertama, dia sanggup memenuhi ataupun membutuhi keperluan asas diri sendiri. Settle diri sendiri. Yang kedua, sanggup memenuhi keperluan asas orang yang wajib dia nafkahi. Settle anak isteri, ibu bapa, bagai-bagai. Ada lebihan duit tu, mampu dia membeli haiwan korban dalam tempoh 4 hari tadi. 4 hari ni bila? 10 Zulhijjah dan 3 hari Tashrik. 11, 12, 13. Tak ada lebihan, mampu membeli haiwan korban, maka orang tadi dianggap sebagai orang yang mampu berkorban. Ini perlu diluruskan sebab kita tak nak orang yang mampu tapi tak berkorban. Dan kita juga tak mahu orang yang tidak mampu tapi dia berkorban. Bimbang-bimbang dia menyalahi dari sudut turutan aulawiyat, susunan keutamaan. Yang sunat didepankan, yang wajib dibelakangkan. Nafkah anak isteri itu wajib, tetapi tidak dilaksanakan kerana mendahulukan yang sunat itu tadi. Inilah tuan-tuan. Sebab ada sampai kita tengok, ada orang sampai bergolok gadai kerana nak berkorban. Apa sebab? Kerana malu. Malu orang tanya, awak tahun ni berapa bahagian? Awak tahun ni berkorban kat mana? Sedangkan dia tidak memenuhi syarat orang yang mampu berkorban. Ini kita susunkan dari sudut aulawiyatnya. Kemudian, apa lagi dalam bab berkorban ni kita boleh luruskan sikit. Dari sudut haiwan. Haiwan binatang yang nak dikorbankan. Allah Ta'ala jelaskan haiwan binatang yang nak dikorbankan itu antaranya di dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Allah Ta'ala berfirman, kalau kita tengok dalam kitab kita tu panjang kan? Muka surat 104 tu, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى بَيْتِ الْعَتِيقِ. Ayat 34 tu kalau kita perhatikan. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Ada tak tuan-tuan? Jumpa ayat tu. Bagi yang ada kitab, kita nampak muka surat 104. Kita tengok pada ayat yang ke-34. Ini tentang jenis-jenis haiwan korban. فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Surah Al-Hajj pada ayat yang ke-34. Allah Ta'ala menceritakan tentang ciri-ciri haiwan korban. Haiwan yang nak dikorbankan itu mestilah terdiri daripada min bahimatil an'am. Min daripada bahimah binatang al-an'am. Haiwan ternak. Maka ulama dia telah buat satu list, satu senarai. Binatang macam manakah yang dikategorikan sebagai haiwan ternak? Yang pertama, unta. Yang kedua, lembu ataupun spesiesnya, iaitu kerbau.
Kalau tanah Arab, kerbau ni tak ada tuan-tuan. Lembu je. Tapi kerbau ini bahagian daripada spesies lembu. Dia termasuk daripada bahilmatul an'am. Orang katakan sejak ulama dulu, dia membenarkan kerbau ni untuk dijadikan haiwan korban bermula pada zaman Wali Songo dulu. Wali Songo dulu di Jawa, orang dulu yang agamanya agama Hindu yang melarang untuk menyembelih lembu. Lembu ni tak disembelih. Maka sebagai gantiannya, spesies yang sama dengan lembu adalah kerbau. Maka untuk aspek dakwah pada masa yang panjang, maka ketika itulah kerbau dijadikan sebagai haiwan sembelihan korban. Sebab lembu sensitif pada waktu itu. Lembu ataupun kerbau. Yang ketiganya kambing ataupun spesies kambing. Domba, biri-biri, itu termasuk daripada spesies dia. Selain daripada itu, maka ia terkeluar daripada list yang ditetapkan oleh para ulama di dalam memahami perkataan bahimatul an'am, haiwan ternak. Faham tuan-tuan? Nanti orang kata, Ustaz, boleh tak kalau saya nak sembelih untuk dijadikan korban ayam? Boleh tak? Tak boleh. Terkeluar daripada list tersebut. Sebab apa? Ayam itu berkaki dua. Faham tak? Tak boleh. Terkeluar daripada bahimatul an'am. Oh Ustaz, kalau macam tu boleh tak saya nak jadikan haiwan korban itu adalah rusa? Rusa boleh tak tuan-tuan? Rusa ni dia kata rusa bukan rusa liar. Rusa yang dia ternak. Boleh tak? Boleh. Ada cakap boleh, ada cakap tak boleh. Boleh tak? Boleh. Sebab termasuk haiwan ternak. Tak boleh sebab rusa dia tidak tertakluk kepada hukum zakat haiwan ternakan. Faham tak? Kalau unta tertakluk kepada zakat haiwan ternak. Lembu tertakluk kepada zakat haiwan ternak. Kambing, biri-biri tertakluk kepada zakat haiwan ternak. Rusa, walaupun dia jinak, tetapi ia tidak tertakluk kepada zakat haiwan ternakan. Maka, ia terkeluar daripada list tersebut. Jelas tak? Maka ulama dah buat senarai dah. Unta, lembu ataupun spesies dia, kambing ataupun spesies dia. Ada satu soalan. Ustaz, macam mana kalau lembu tu kahwin dengan kerbau? Keluar anak namanya lembau contohnya. Lembau tu boleh tak dijadikan haiwan korban? Lembu kahwin dengan kerbau jadi lembau. Boleh tak? Boleh. Lembu kahwin dengan kambing. Boleh tak? Jadi lembing anak dia. Boleh tak? Boleh. Selagi mana tertakluk dalam senarai tadi, maka ia dibenarkan. Inilah beberapa banyak lagi soalan tentang haiwan korban, tapi waktu kita terbatas. Kita terhenti pada cabang iman yang ni dulu. InsyaAllah kesempatan yang lain kita huraikan pada cabang-cabang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.